Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sehingga kita dapat mentaati perintah Allah Taala dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala telah mengurniakan begitu banyak nikmat kepada kita, yang mana semua nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semua nikmat yang telah kita kecapi ini, jikalau kita nak menghitungnya, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Maka marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah, kerana dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi nikmat. Wala in kafartum, jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar dan dahsyat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ni dapat kita menyambung kuliah bulanan kita secara live, iaitu untuk jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang bagi bulan November, hari Khamis, minggu yang kedua 12 November. Di mana insya-Allah pada malam ni kita menyambung kitab, iaitu ayat tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu pada muka surat yang ke 239. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif, melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Yang dimaksudkan dengan yang telah diperintahkan adalah Al-Quranul Karim, yang tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita masih lagi membicarakan seruan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, melainkan mati dengan mati yang baik, itu mati dalam keimanan, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Baik, kata musannif, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa maksud melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah? Maksud yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Al-Quran ini datangnya daripada Allah. Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dan Allah memelihara, menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzal, kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahafizun, dan kami menjaga, memelihara. Jadi Al-Quran ini
walaupun dibenci oleh orang kafir, mereka tidak dapat mendatangkan kebatilan ataupun segala niat jahat mereka kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran ini hak. Al-Quran ini, tuan-tuan, kebatilan tak boleh datang kepadanya daripada arah depan maupun daripada arah belakang. Maksudnya bagaimana benci pun orang kafir kepada Al-Quran, mereka tak nak dengar Al-Quran, mereka benci mendengar Al-Quran, mereka tak nak Al-Quran ini dibaca, Al-Quran ini difahami. Kerana apabila manusia mengikut Al-Quran, mereka akan beriman kepada Allah, mereka akan mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, tidak akan datang batil, kebatilan itu kepada Al-Quran dari arah depan ataupun daripada arah belakang. Yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah ini maha bijaksana. Dan Allah juga lagi maha terpuji. Allah ini maha bijaksana dan Allah ini maha terpuji. Baik, mengamalkan Al-Quran bererti mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesiapa yang mengamalkan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran itu, ada di dalam Al-Quran itu perintah-perintah Allah. Hukum hakam ini bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengamalkan perintah yang terkandung di dalam Al-Quran dan dia menjauhi larangannya serta melaksanakan etika yang terkandung di dalamnya, kerana Al-Quran adalah cahaya yang menyinari seluruh cakrawala dan menampakkan kelebihan keadilan pada setiap masa. Al-Quran ni cahaya. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia sebab dia memeluk agama Islam, ketika mana dia ni, orang beritahu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa adik perempuan dia dan ipar lelaki dia telah memeluk agama Islam mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergi ke rumah adik dia, dia masuk, dia bertanya kepada adik dia, dan akhirnya dia lempang, dia menampak adik perempuan dia, sehingga akhirnya dia membaca surah Taha ma anzalna alaikal Qur'an dan ditashqa. Disebabkan dia baca Al-Quran itulah, maka dia memeluk agama Islam disebabkan membaca Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah cahaya menyinari seluruh cakrawala ini, dan Al-Quran itu mengajarkan, memerintahkan kepada umat Islam agar berlaku adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Kunu qawwamina bil qist. Berlakulah adil. Kerana Islam tidak mengajarkan pada kita kezaliman. Islam tak mengajarkan kepada kita mengambil hak orang. Maka kena berlaku adil. Ini perintah di dalam Al-Quran. Baik, sesiapa yang mengamalkannya, siapa yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, perintah-perintah Allah SWT dalam Al-Quran, hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, hukum wajibnya, hukum sunatnya terkandung, sumber daripada Al-Quran. Siapa yang mengamalkan Al-Quran dan dia jadikan Al-Quran ini pegangan hidup dan petunjuk. Kitab Al-Quran ini adalah panduan bagi umat Islam, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 30 juzuk di dalam Al-Quran itu, tuan-tuan. Maka kalau diamalkan menjadi pegangan, panduan bagi umat Islam ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang Islam itu, dia seorang Islam, dia berbangga dengan dia seorang Islam, tetapi dia tidak membaca Al-Quran,
jauh lagi lah nak mengamalkan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kena amalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu pegangan, baca Al-Quran. Sebab itu anak-anak kita, cucu kita tuan-tuan, bagi belajar Al-Quran. Bila mana dia besar, dia baca Al-Quran, dia memahami Al-Quran, dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran ni bukan diletak di dalam rak susun sampai berabuk tak baca-baca. Ada orang nikah, mas kahwin dia senaskah Al-Quran, Masya Allah, Islamik betul, tetapi Al-Quran tu tak pernah dibaca, tak khatam-khatam seumur hidup dia. Maka penting orang Islam, umat Islam mengamalkan Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran. Jadi orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia berpegang dengan Al-Quran, dia jadikan Al-Quran itu pegangan hidup dia, panduan dalam hidup dia, maka Al-Quran itu akan membawa dia menuju ke syurga Allah. Orang yang jadikan Al-Quran ini teman hidup dia, jadikan Al-Quran panduan dia, dia membaca Al-Quran, dia mengkhatamkan Al-Quran, dia meletakkan Al-Quran di hadapan, maka Al-Quran itu akan menjadi pembela dia, peguam bela dia. Dan Al-Quran dan juga puasa, dua amalan ini, Al-Quran dan puasa ini, akan minta kepada Allah, mereka nak berikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran dan kepada orang yang berpuasa. Dan Allah SWT mengizinkan Al-Quran dan puasa ini memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu panduan hidup dia. Maka Al-Quran akan bawa dia ke syurga. Sesiapa yang menentang perintahnya, maka itu akan membawanya menuju ke neraka. Siapa yang tentang Al-Quran, lawan Al-Quran, siapa yang mengatakan Al-Quran ini tak sesuai di zaman sekarang, bukan semua boleh diamalkan di dalam Al-Quran. Kerana orang yang jahil ini tuan-tuan, dia bercakap menggunakan akal, bercakap menggunakan akal. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak meletakkan Al-Quran itu di hadapan. Mereka seorang Islam, dia bukan kafir, tapi tuan-tuan, dia tidak meletakkan Al-Quran itu di tempat. Dia tidak menghormati Al-Quran, malah dia menentang Al-Quran, malah dia meremehkan Al-Quran. Maka tuan-tuan, dia ini akan menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sangat tepat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Al-Quran adalah penolong yang boleh memberikan pertolongan hujah yang benar. Al-Quran ini, itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran ini hujjatul lana. Maknanya Al-Quran membela kita. Kita minta berlindung daripada Allah. Kita tak nak Al-Quran ini menjadi bebanan bagi kita. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tuan-tuan kita nak Al-Quran ini akan membela kita, memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Iaitulah kita kena membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Al-Quran ini akan menjadi pembela kita, akan membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Sesiapa yang menjadikan Al-Quran berada di depannya, maka Al-Quran itu akan membawanya menuju ke syurga. Al-Quran diletak di hadapan. Apa-apa, fa in tanaza'tum fi syai'in, bila mana kamu berselisih, farudduhu ila Allah wa rasulih, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Rujukan yang mana? Al-Quran. Rujukan dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia, siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, Al-Quran ini akan membawa dia ke syurga. Dan sesiapa yang menjadikan Al-Quran itu berada di belakangnya, maka dia akan membawanya menuju ke neraka. Siapa yang tak peduli dengan Al-Quran, tak baca Al-Quran, apatah lagi memahami, apatah lagi mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka tuan-tuan, dia akan membawanya menuju ke neraka. Siapa yang letakkan Al-Quran di belakang, dia tak peduli dengan Al-Quran, dengan kalamullah Azza wa Jalla, maka dia ni akan menuju ke neraka. Baik. Kemudian kata pengarang, puas dengan rezeki yang sedikit. Ini juga sifat orang yang bertakwa kepada Allah ini, dia syukur dengan segala rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya walaupun sedikit. Dalam hidup kita ni memang kita nak rezeki yang banyak, jumlah yang banyak. Tetapi sebenarnya rezeki ini jauh lebih penting, yang lebih utama adalah rezeki yang berkat. Sebab itu kita doa, ya Allah, kurniakanlah kepada aku rezeki, murahkanlah rezeki aku ya Allah, dan berkatilah rezekiku. Berkat itu jauh lebih penting daripada jumlah yang banyak. Baik, artinya adalah reda dengan apa yang diberikan. Maknanya reda apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sikit ke banyak ke, dia reda. Dia dapat sikit, aku syukur ya Allah, ini rezeki yang engkau kurniakan kepada aku. Dia dah usaha, dia dah bekerja, banyak mana yang dia dapat, syukur kepada Allah, reda dengan pemberian Allah Ta'ala. Dan tidak iri hati terhadap harta yang dimiliki orang lain. Dia tak dengki, tidak ada hasad apabila dia melihat orang lain mendapat lebih. Yang mana dalam Islam ini, hasad dengki ini ada yang dibenarkan, iaitu seseorang yang Allah kurniakan kepada dia ilmu, dia seorang alim, dia mengamalkan ilmu dia, dia mengajarkan ilmu dia, orang dapat manfaat daripada ilmu dia, maka kita boleh iri hati. Hasad, mana hasad yang baik, kita juga nak jadi alim macam dia. Kemudian seseorang yang Allah kurniakan kepada dia harta, dan dengan harta yang dia dapat, dia infak, dia sedekah, dia wakaf, maka kita ada iri hati, kita hasad. Kita kalau boleh nak juga harta untuk agar kita dapat juga bersedekah, berinfak, berwakaf dan sebagainya, menolong orang. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada di kalangan mereka yang miskin. Bukan semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kaya, ada yang miskin. Maka dia melihat orang kaya ni puasa, orang kaya solat. Cuma orang kaya boleh bersedekah, manakala mereka yang miskin, susah, tak ada harta, tak ada duit yang banyak, maka dia tak boleh nak bersedekah, dia tak boleh nak infak, dia tak boleh nak bantu orang. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tasbih itu sedekah, setiap pujian kepada Allah itu adalah sedekah. Menolong orang naik ke atas, dia punya, contohnya naik atas kuda, keldai, itu sedekah. Maknanya menolong, memberi pertolongan kepada orang adalah sedekah. Dan ada sesuatu di tengah jalan, pokok yang batu dan sebagainya yang mengganggu orang, kita ketepikan, dan senyum itu juga merupakan sedekah. Jadi tuan-tuan, sedekah ini bukan hanya dengan harta. Maknanya bukan orang kaya sahaja yang dapat pahala sedekah, tapi orang yang tidak ada harta juga
dia boleh dapat pahala sedekah dengan dia berzikir kepada Allah, dengan dia senyum dan sebagainya. Dia tak ada dengki dengan orang lain sambil bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan juga dia bertawakal kepada Allah. Baik, puas qanaah merupakan salah satu akhlak dari orang alim yang saleh radhiyallahu anhu. Mana sifat qanaah ni, sifat merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ini akhlak orang alim, akhlak orang yang saleh. Sifat orang soleh, sifat orang alim adalah bersifat qanaah, rasa cukup dengan apa yang dia ada. Diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk berakhlak dengan akhlak tersebut. Setiap muslim, setiap muslimah, orang Islam lelaki dan wanita, dia mesti kena ada sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kerana sifat qanaah ini menunjukkan keredaan dan cinta Allah Ta'ala kepada pemilik sifat tersebut. Allah Ta'ala ni dia reda. Allah Ta'ala reda. Allah Ta'ala cinta kepada orang yang ada sifat qanaah, iaitu sifat merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia dapat rezeki yang sedikit, dia reda, dia syukur kepada Allah. Apabila dia melihat orang lain dapat rezeki, harta, duit dan sebagainya lebih daripada dia, sedikit pun dia tidak merasa hasad. Baik, Al-Tha'labi berkata, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, jika Allah dia cinta kepada seorang hamba dan inginkan kebaikan dalam dirinya, jika Allah dia cinta kepada hamba dia, dan jika Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada hambanya, maka dia akan memberikan ilham ketaatan kepadanya. Tanda Allah Ta'ala cinta kepada seseorang, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan kepada seseorang itu, maka Allah memberikan ilham kepadanya sehingga dia dapat menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Allah ilhamkan kepada dia, dia dapat taat kepada Allah, dia dapat laksanakan perintah-perintah Allah SWT. Melakukan ketaatan ini taufik, hidayah daripada Allah. Kita dapat salat, kita dapat sedekah, kita dapat puasa, kita dapat apa jua, kita dapat lakukan apa jua kebaikan, apa jua kebajikan ini, ia merupakan taufik, hidayah, inayah daripada Allah. Tanpa taufik, hidayah, inayah daripada Allah, kita tak dapat menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya melainkan daripada Allah Ta'ala. Dan menghiasi dengan sifat qanaah. Allah Ta'ala ni bila dia cinta kepada hamba dia, dia inginkan kebaikan kepada hamba dia, dia hiasi hamba dia itu dengan sifat qanaah, sifat rasa cukup walaupun sedikit. Namun jika Allah inginkan keburukan dalam diri seseorang hamba, maka dia akan menjadikannya cinta terhadap harta. Allah ni bila mana dia nakkan keburukan kepada hamba dia, maka Allah Ta'ala akan menjadikan seseorang itu begitu cinta kepada harta, membentangkan harapan-harapan untuknya, sehingga hamba itu akan melakukan kerosakan dan tersesat. Bila mana Allah Ta'ala ni nakkan keburukan kepada seseorang hamba itu, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia ni cinta kepada harta, dan Allah Ta'ala akan bentangkan harapan-harapan untuk dia, sehinggakan dia ni begitu cinta kepada dunia, dia melakukan kerosakan dan dia menjadi orang yang sesat. Makna terlalu cintakan dunia, terlalu tamak dengan dunia ni, itu merupakan satu keburukan. Allah Ta'ala nakkan keburukan kepada dia. Sebab itu orang yang kaya, orang yang ada harta,
dia jangan ingat Allah Ta'ala kasih kepada dia, sehingga Allah Ta'ala memberikan harta kepada dia begitu banyak. Dia kena ingat bahawa harta ini merupakan ujian daripada Allah Ta'ala. Takut-takut harta yang banyak itu merupakan istidraj. Istidraj maknanya semakin kaya, semakin banyak harta, semakin dia jauh daripada perintah Allah, semakin dia jauh daripada Islam, semakin dia jauh daripada para alim ulama, dia jauh daripada Islam kerana disebabkan harta. Maka orang yang kaya ni dia kena ingat bahawa harta ni jangan sampai harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia itu menjadi musibah kepada dia, sehingga dia melakukan kerosakan, sehingga kan dia tersesat. Lalu dia meneruskan ucapannya, jika engkau memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, maka mohonlah ketaatan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang taat kepadamu, ya Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang taat, tunduk dan patuh kepadamu, ya Allah. Jika engkau minta kekayaan, maka mintalah kekayaan itu disertai dengan qanaah. Kalau kita minta nak rezeki, nak duit, nakkan kekayaan, kita minta pada Allah, ya Allah, murahkan rezeki aku, ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya, ya Allah. Sertai doa kita itu, ya Allah, berikan kepada aku harta, dan juga sertai harta itu dengan sifat qanaah, sifat rasa cukup dengan apa yang kita ada. Kerana manusia ni sifat dia tamak. Manusia sifat dia tamak. Contohnya seseorang tu dia dah ada kereta. Kereta dia dah elok dah, mahal dah, enjin pun besar dah, laju dah. Tapi bila mana dia melihat ada kereta yang lebih besar, yang lebih mahal, yang lebih canggih dan sebagainya, maka dalam hati dia nak lagi kereta yang ini. Tamak manusia ni dia tak pernah cukup. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Manusia ni dia tak pernah cukup, tuan. Dia tamak sehingga bila, tuan? Sampailah dia mati, masuk dalam kubur, tanah masuk dalam mulut dia, barulah dia rasa cukup. Selagi mana dia hidup, dia akan tamak. Sebab itu bila mana doa, nakkan rezeki, nakkan kekayaan, doa juga, ya Allah, jadikan aku orang yang kaya, yang bersifat dengan sifat qanaah. Sesiapa yang taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menolong dia. Siapa saja yang taat kepada Allah, Allah Ta'ala tolong dia. Kerana yang memberikan rezeki, yang mentadbir alam ni adalah Allah Subhanahu Ta'ala. Bila mana kita taat kepada yang memberi rezeki, yang mentadbir alam ini, yang menciptakan kita, sudah pasti Allah menolong kita. Allah menjamin rezeki kita. Allah akan permudahkan segala urusan kita. Sebab kita taat kepada Khalik, kepada Allah yang menciptakan kita. Kita taat kepada Dia. Dialah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kita taat kepada Allah, Allah akan tolong kita. Allah akan permudahkan segala urusan kita. Dan sesiapa yang sentiasa bersifat qanaah, maka kefakiran akan hilang. Siapa yang dia ada sifat cukup dengan apa yang dia ada, Allah kurniakan kepada dia rezeki, walaupun sedikit, dia syukur, dia redha, dia rasa cukup, maka akan kefakiran, kemiskinan yang ada pada diri dia tu akan hilang. Kerana manusia ni bila tak ada sifat qanaah, tak ada sifat rasa cukup, sampai bila-bila pun dia tak akan rasa cukup. Maknanya syukur dan redha itu, qanaah itulah yang menjadikan seseorang itu rasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia redha, dia syukur, dan dia qanaah dengan apa yang dia ada. Cukuplah dengan apa yang ada. Baik, bersifat qanaahlah, maka engkau akan hidup sebagai raja. Bila mana kita rasa cukup dengan apa yang kita ada, kita rasa hidup kita ni sebagai, maknanya sebagai raja.
Sebab kita ada duit yang sedikit, kita rasa cukup. Kita dah ada kereta, walaupun tak besar ataupun kereta buruk dan sebagainya, kita syukur. Kita ada rumah, walaupun tak besar mana, kita syukur. Kita ada isteri, kita ada anak. Apa yang kita miliki, kita syukur, kita qanaah, maka hidup kita ni sebagai raja. Sebab kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Yang jadi masalahnya, kita sentiasa merasa tidak syukur. Tak cukup sampai bila-bila pun tak cukup. Jika engkau memilikinya, iaitu jika kita memiliki sifat qanaah, maka engkau merasakan ketenangan jiwa. Orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada ni, maka dia akan dapat ketenangan jiwa. Orang yang sakit jiwa, orang yang stres ni tuan-tuan, kerana dia tidak syukur, kerana dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Sampai bila-bila pun dia tak akan tenang. Lihatlah orang yang memiliki dunia seluruhnya. Kalau seseorang itu dunia ini dia miliki. Contohnya Fir'aun yang zalim, laknatullahi alaih. Dia ini seorang raja. Tapi bila mana dia dapat tahu bahawa akan ada seorang yang akan merapas takhta dia, merampas kekuasaan dia, maka dia takut, sehingga dia tak tenang, maka dia perintahkan bunuh semua bayi lelaki. Maka menunjukkan bahawa ketenangan ini dengan sifat syukur, redha, qanaah, beriman kepada Allah. Jadi Fir'aun ni dia berkuasa, dia hebat, dia ada tentera, dia ada kekuasaan, tapi kenapa dia tak tenang? Kenapa dia masih lagi dalam hati dia ada ketakutan, kebimbangan, tidak tenang? Sebab dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Dia tidak ada sifat syukur, dia tidak ada sifat redha, dia tidak ada sifat qanaah. Apakah dia akan merasa tenang tanpa selai kapas dan kafan? Maknanya tuan-tuan, kekayaan ini bukan menjamin ketenangan jiwa. Yang menjamin ketenangan jiwa, sakinah, ketenangan ini adalah redha, syukur kepada Allah SWT. Rasulullah SAW pemimpin bagi mereka yang qanaah. Siapa tuan-tuan yang siapa yang sifat dia paling rasa cukup dalam hidup dia? Iaitulah baginda Nabi SAW. Sentiasa menyarankan sifat qanaah ini dalam sabdanya. Nabi SAW bersabda, siapa yang merasa tenang dalam kelompoknya. Sabda Nabi SAW, siapa yang dia ni rasa tenang dalam kelompok dia, dalam kawan dia, sekeliling dia ni, dia rasa tenang. Kemudian sihat tubuh badan dia, sihat badannya. Kemudian memiliki makanan hariannya. Maknanya makanan harian ada, tubuh yang sihat, dia pun tenang. Dalam kumpulan dia, sekeliling dia, dia tenang. Seakan-akan dia telah menguasai dunia dan seluruh isinya. Maknanya tuan-tuan, seseorang itu, sabda Nabi SAW, dia rasa tenang dengan orang sekeliling dia, sihat tubuh badan dia, dan dia ada makanan seharian. Satu hari itu ada makan. Hari ini ada makan, esok ada makan. Sabda Nabi SAW, seakan-akan dia telah menguasai dunia dan seluruh isinya. Seseorang itu, kita hidup ni, kita senang berkawan dengan orang, rasa tenang berkawan dengan orang sekeliling kita. Tubuh kita Allah Ta'ala berikan kesihatan. Kemudian kita dapat makan. Dalam sehari itu ada makan. Lauk banyak ke, lauk sikit ke, lauk sedap ke, lauk tak sedap ke, lauk yang sama ke, yang penting ada makan. Maka sabda Nabi SAW, seakan-akan dia dapat menguasai dunia dan seisinya. Perut terisi, badan sihat,
senang berkawan dengan orang sekeliling, cukuplah. Nak apa lagi? Ini Islam ajar. Baik, dengan demikian qanaah adalah simpanan yang tidak akan lekang sebagaimana yang mereka katakan, dan manusia yang rakus adalah manusia yang fakir. Maknanya tuan-tuan, orang yang redha syukur qanaah ni, dia adalah orang yang seolah-olah dapat menguasai dunia. Manakala orang yang rakus, orang yang tamak, orang yang tak syukur, orang yang tak redha, orang yang sentiasa rasa tak cukup, maka dia adalah orang yang miskin, maka dia adalah orang yang fakir. Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu berkata, dalam rumah ini terdapat semut yang mengumpulkan biji-bijian di musim panas untuk dimakannya di musim dingin. Kata Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu, ada semut ni dia kumpulkan biji-bijian di musim panas untuk dia makan musim dingin. Pada satu hari semut ni dia makan sebiji bijian tu dia makan. Kemudian datanglah burung pipit dan merampas biji tersebut. Maknanya dia simpan. Maknanya semut ni dia himpun makanan. Kemudian bijian yang dia kumpul tu dia tak makan semua. Datang burung ambil. Maknanya rezeki tu yang dia makan tu rezeki dia. Rezeki yang maknanya bijian yang dia dimakan, yang diambil oleh burung itu merupakan rezeki burung tu. Orang yang tidak menanam tidak akan menuai, dan orang yang tidak berharap tidak akan mendapat. Maksudnya tuan-tuan, kalau harta kita kumpul banyak mana pun, belum tentu lagi milik kita. Yang kita pakai milik kita. Ini kita pakai. Kemudian yang kita makan. Ya? Bila mana kita meninggal dunia, harta yang kita tinggal orang lain akan ambil. Baik, perumpamaan berikut memberikan contoh mengenai orang yang rakus di dunia. Tinggalkanlah kerakusan terhadap dunia. Jangan tamak sangat hidup di dunia ni. Dan janganlah rakus dalam hidup. Janganlah mengumpulkan harta kerana engkau tidak mengetahui untuk siapa engkau mengumpulkannya. Maksudnya tuan-tuan, kita kumpul harta banyak-banyak, kita mati, orang lain ambil harta kita. Sesungguhnya rezeki itu telah diberi dan buruk sangka itu tidak ada manfaat. Maka fakirlah orang yang rakus dan kayalah orang yang puas, qanaah, yang merasa cukup. Maksudnya tuan-tuan, orang yang merasa cukup ni adalah orang yang kaya, dan orang yang rakus, tamak itu adalah orang yang miskin dan fakir. Baik, kemudian kata pengarang, masuk tuan-tuan tentang, iaitu firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Menyediakan diri untuk menghadapi hari kematian. Orang yang bijak dan cerdas adalah orang yang menyiapkan diri untuk menghadapi hari perginya dari dunia ini. Maka dengan itu seorang lelaki Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, siapakah orang yang paling cerdas itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ditanya oleh seorang lelaki Ansar. Dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, siapa orang yang paling cerdas? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling banyak menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Orang yang paling cerdas, orang yang paling bijak adalah orang yang paling banyak mengingati mati. Tuan-tuan, kita ni kena banyak mengingati mati, tuan-tuan. Yang mana kematian ini adalah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasai kematian. Maka orang yang bijak, yang paling bijak adalah dia paling banyak ingat mati dan menyiapkan diri dia untuk kematian. Menyiapkan diri untuk kematian maksudnya beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah,
mengamalkan sunnah Nabi SAW, ya, meminta maaf sesama manusia, tidak ambil hak orang, mana siapkan diri dia untuk menghadapi kematian. Mereka lah orang yang bijak. Mereka adalah orang yang membawa kemegahan dunia dan kemuliaan akhirat. Yang dimaksudkan dengan hari kematian adalah hari ketika seorang hamba tidur di atas papan mandian. Mana tuan-tuan, hari kematian ni maksudnya ketika mana kita meninggal dunia, kita dimandikan oleh orang yang mandikan jenazah itu, dimandikan kita. Yang mana pada ketika itu, pada kita dibaringkan atas papan mandian itu, pada ketika itu lidahmu akan berkata, di manakah suara lantangmu? Apa yang membisukan? Maknanya pada ketika itu, waktu kita hidup, kita begitu lantang. Bila mana kita meninggal dunia, kita diletakkan di atas tempat mandian itu, mana suara lantang kamu? Apa yang membisukan? Di manakah aroma wangimu? Waktu kita hidup, kita wangi, kita banyak minyak wangi dan sebagainya. Apa yang membusukkanmu? Kita meninggal dunia, tuan-tuan, badan kita ni, jenazah kita ni masuk di dalam kubur, sekejap di tanah ni ada cacing, ada binatang-binatang yang akan makan. Sebab itu tuan-tuan, jasad para anbiya diharamkan bumi ini, tanah ini memakan jasad para anbiya alaihi salam. Jadi jasad para anbiya alaihi salam ni tak akan dimakan oleh cacing. Di manakah pendengaranmu? Apa yang menjadikanmu tuli? Setiap orang miskin pun panjang umurnya, suatu hari akan berada di atas keranda yang dibawa. Jika suatu jenazah dibawa ke kubur, ketahuilah bahawa setelah itu engkaulah yang akan dibawa. Jadi tuan-tuan, bila mana kita melihat ada orang yang meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, kemudian dibawa pergi ke kubur untuk ditanam, maka ketahuilah bahawasanya akan sampai masanya, tiba ajal kita, kita juga akan merasai yang sama juga, akan dimandikan, dikafankan, dimasukkan ke dalam kubur. Baik, ketika itu seorang malaikat akan memanggilmu dan kamu mendengarnya, sementara mereka yang ada di sekitarmu tidak. Jadi tuan-tuan, yang meninggal dunia ni, dia akan mendengar malaikat panggilnya. Orang lain tak dengar. Panggilan itu berbunyi, wahai anak Adam, apakah engkau mengumpulkan dunia atau dunia mengumpulkanmu? Ini kata malaikat kepada orang yang meninggal. Wahai anak Adam, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkanmu? Wahai anak Adam, apakah engkau telah bersedia akan kematian atau ajallah yang telah mendahuluimu? Wahai anak Adam, engkau berasal dari tanah liat tanpa dosa dan kembali kepada tanah dengan segenap dosa. Jadi tuan-tuan, kita berasal daripada tanah, moyang itu Nabi Adam AS berasal daripada tanah, dan juga tuan-tuan, kita juga kembali kepada tanah. Baik, menyediakan diri untuk menghadapi hari kematian adalah dengan melakukan amal soleh seperti. Jadi tuan-tuan, kita nak siapkan diri kita ni tuan, untuk menghadapi kematian ini, iaitu dengan cara apa tuan-tuan? Iaitu dengan solat, kemudian dengan berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita perbanyakkanlah solat, solat sunat ataupun puasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuntutan kedua, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Selayaknya orang yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan akan mati dalam agama Islam. Ini disebabkan hanya Islamlah agama yang benar yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, agar kita ini dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman,
Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Hanya Islam ya tuan-tuan yang Allah Ta'ala redha. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad, dengki yang ada dalam kalangan mereka. Jadi tuan-tuan, Yahudi Nasrani ini dia berselisih. Dia tak terima Islam. Walaupun tuan-tuan min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum, walaupun tuan-tuan dah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah, kebenaran, dia tetap tidak menerima, iaitu Yahudi dan Nasrani. Akhir tuan-tuan, dan ingatlah sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Surah Al-Imran ayat ke-19. Wallahu alam. Saya kira cukup tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Perkongsian kuliah bulanan kita, iaitu kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, salah silap daripada kekurangan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.